Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung kembali ya untuk matematik SPM. Saya Cikgu Mazirah akan mengendalikan kelas pada hari ini. Okey, untuk tajuk pada hari ini ialah tajuk bulatan satu dan matriks. Para pelajar perlu ada pengetahuan sedia ada anda, iaitu bulatan tingkatan 2, luas dan lilitan bulatan. Matriks iaitu persamaan linear 1, persamaan linear 2 yang melibatkan persamaan linear serentak, iaitu bagaimana kita ingin membentuk persamaan apabila diberi suatu permasalahan. Ya, alat-alat yang diperlukan oleh para pelajar untuk pelajaran pada hari ini ialah kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan, telefon pintar untuk menjawab soalan asas bulatan dalam Kahoot sebentar lagi. Okey, sebelum kita terus dengan tajuk bulatan satu, kita lihat bulatan, apakah perkara-perkara yang ada dalam bulatan ya. Contohnya kita lihat di sini ada satu bulatan, iaitu ini ialah jejari dan yang biru ni ialah diameter. Yang anak panah menunjukkan pusat bulatan dan yang warna orange ini menunjukkan lilitan bulatan. Ya, para pelajar boleh lihat itu jejari. Jejari ialah garis yang menyambungkan lilitan ke pusat bulatan. Okey, para pelajar kena ingat ya apa yang cikgu bagi tahu pada waktu ini, kerana sebentar lagi kita akan menjawab soalan dalam Kahoot ya, dalam Kahoot game. Okey, seterusnya diameter, iaitu garis yang menyambungkan lilitan ke lilitan bulatan dan melalui pusat bulatan. Sekiranya dia tidak melalui pusat, maka kita panggilnya perentas ya. Seterusnya, okey, diameter. Pelajar kena faham bahawa diameter ialah 2 kali jejari. Jejari ialah separuh daripada diameter, manakala diameter ialah 2 kali jejari. Seterusnya, sudut di pusat ialah 360. Jadi di pusat sini ada sudut. Sudut di cangkum dia ialah, jumlah sudut di sini ialah 360 darjah. Sudut separuh bulatan ya, iaitu separuh daripada bulatan yang dilalui oleh diameter ini, maka membentuk separuh bulatan. Sudutnya ialah 360 dibahagi 2, iaitu 180 darjah. Baik, seterusnya kita lihat sudut satu sukuan bulatan, iaitu satu bulatan dibahagi dengan 4 ya, satu bulatan dibahagi dengan 4, jadi sudutnya juga dibahagi dengan 4, iaitu 90 darjah. Jadi sudut di sini ialah 90 darjah. Boleh ya para pelajar? Okey. Kena pasti betul-betul apa dia nama-nama di dalam bulatan ini, iaitu jejari, diameter, sudut di pusat, sudut separuh bulatan, sudut sukuan bulatan, dan apa itu lilitan bulatan. Ya, lilitan bulatan yang lilitan bulatan juga kita sebut sebagai perimeter bulatan ya. Lilitan bulatan juga disebut sebagai perimeter bulatan. Okey, pelajar bersedia untuk kita main game ya. Okey, para pelajar sila bersedia. Okey, di sini cikgu berikan ya cara untuk nak masuk dalam game ini, iaitu www.kahoot.it dan game pin ialah 2520562. Ya, sila para pelajar bersedia. Okey. Okey, dapat masuk ya www.kahoot.it. Okey. Okey, di sini diberikan nombor game ya. Para pelajar boleh mula untuk join Kahoot ya, www.kahoot.it.
Ya, terima kasih Kamilia. Anda ialah peserta yang pertama. Okey, cikgu menunggu dengan penuh kesabaran. Kalau seorang saja hari ini Kamilia lah yang menang ya. Okey. Syaza, Noh, ya, teruskan. XYY, Anis. Arif senang, ya. Fina. Farisha. Ya, Akilah, Nurul Syahira. Welcome. Pelajar jangan bimbang, pada hari ini tidak ada pengiraan ya dalam game cikgu ni, hanya pengenalan berkaitan dengan bulatan saja. Pelajar-pelajar tingkatan 3, tingkatan 2 pun boleh nak masuk, tak ada masalah ya para pelajar. Jangan takut, tak ada pengiraan. Okey. Okey, cikgu tunggu seramai 25 pelajar ya untuk masuk. Okey, cepat. Sila cari handset anda. Sila masukkan PIN number. Ya, Anis. Alia, ya. Okey. Okey, pelajar semua boleh bersedia. Cikgu akan mulakan. Nyatakan jumlah sudut di pusat bagi satu bulatan dalam darjah. Ya, sila berikan jawapan anda sekarang. 90, 180, 270 atau 360. Jumlah sudut di pusat ya. Ya, 4 orang saja betul. Ya, boleh. Kita tengoklah siapa yang menjuarainya. Ya, tahniah Kamilia. Anda berada di atas sekarang. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Lilitan bulatan bermaksud perimeter suatu bulatan, panjang lengkuk bulatan, jejari bulatan atau diameter suatu bulatan. Ya, perimeter suatu bulatan. Ya, 5 orang saja yang betul. Baik, dengar betul-betul ya. Okey, cikgu teruskan lagi. Ya, Syaza telah memotong Kamilia nampaknya. Teruskan. Panjang lilitan bulatan bergantung kepada pusat bulatan, keindahan bulatan, panjang jejari sudut di pusat. Ya, panjang lilitan. Okey, 5 orang saja yang betul. Panjang jejari. Teruskan. Farisha telah memotong ya, berada di tempat yang pertama. Seterusnya.
Pilih satu pernyataan yang benar tentang sebuah bulatan. Okey, yang benar. Jangan cari yang salah ya. Sudut bagi satu sukuan bulatan 100. Jejari bulatan adalah 2 kali diameternya. Diameter bulatan ialah 2 kali jejarinya. Jejari bulatan adalah sama dengan diameternya. Dua orang saja yang betul. Tahniah pada pelajar yang betul ya. Oh, Farisha masih berada di atas. Cikgu teruskan lagi. Terus soalan benar salah ya. Jika sebuah bulatan dibahagi kepada 4 bahagian, maka satu bahagian disebut sebagai sukuan bulatan. Adakah benar atau palsu? True or false? Ya, bagus. Tahniah ya. 14 orang berjaya menjawabnya. Okey, teruskan lagi. Rajah menunjukkan sebuah jam dinding nyatakan sudut dalam darjah yang dicangkum oleh jarum jam dan jarum minitnya. Okey, jarum jam dan jarum minitnya. Berapakah darjah? 40, 80, 120 atau 135 darjah? Ya, tengok betul ya. Semua ni 360 darjah. Okey, 5 orang pelajar menjawab betul. Tahniah ya kepada pelajar. Seterusnya. Okey, Farisha masih di atas. Berikut adalah sebuah bulatan yang telah dilabel. Nyatakan, adakah semua label yang telah ditulis itu benar atau palsu? Ini perentas, ini diameter, ini jejari, pusat bulatan, lilitan bulatan. Adakah benar atau palsu? Ya, hanya 9 orang menjawab betul. Kita teruskan lagi. Ya, Kamalia kembali berada di atas. Seterusnya. Berikut ialah bahagian pada suatu bulatan kecuali. Tengok betul-betul ya. Jejari, jejantas, diameter, pusat. Yang manakah bukan bahagian bulatan? Ada orang jawab diameter. Diameter memanglah bahagian bulatan. Ya, jejari pun bahagian bulatan. Jejantas. Perentas. Dia bukan jejantas ya. Teruskan lagi. Ya, Farisha kembali berada di atas. Terusnya. Jejari ialah jarak di antara pusat bulatan dengan sebarang titik pada lilitan bulatan. Benar atau palsu? Ya, 11 orang menjawab benar dan 7 orang menjawab palsu. Jejari ialah jarak di antara pusat bulatan dengan sebarang titik pada lilitan bulatan. Itu ialah jejari ya. Jadi ia benar jawapannya. Okey. Ya, Aqilah mengikuti di tempat yang kedua. Seterusnya. Yang terakhir, perentas ialah garis lurus yang menyambungkan 2 titik pada lilitan bulatan dan melalui pusat bulatan. Benar atau palsu? Perentas ialah garis lurus yang menyambungkan 2 titik pada lilitan bulatan dan melalui pusat bulatan. Perentas yang menyambungkan 2 titik pada lilitan bulatan dan melalui pusat bulatan ialah diameter. Okey, para pelajar, kita tengok ya keputusannya.
Farisha. Tahniah kepada Farisha ya. Di tempat kedua ialah Aqilah dan di tempat yang ketiga ialah Muaz Rizwan. Tahniah kepada anda semua ya. Jadi kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Okey, bulatan 1, perimeter dan luas. Panjang lengkuk iaitu sudut yang dicangkum dibahagi dengan 360 kali 2 pi j. 2 pi j ialah lilitan bulatan ya, lilitan bulatan. Seterusnya luas sektor. Luas sektor ialah sudut yang dicangkum oleh sektor yang diberi dibahagi dengan 360 darjah darab dengan pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 ialah luas bulatan ya, luas satu bulatan. Jadi soalan ini memberikan anda 6 markah. Soalan kertas 2 bahagian A. Okey, contoh soalan diberi satu soalan ni ya. Ni ialah lukisannya ya, gambar raja. Okey, kita tengok. Perimeter dalam sentimeter kawasan berlorek. Jadi kawasan berlorek ialah kawasan yang berwarna hijau. Jadi para pelajar kena tengok ya. Kawasan yang besar yang berlorek ini jari dia ialah 21 cm. Manakala diameter bagi bulatan yang kecil ialah 14 cm, maka jarinya ialah 7 cm. Jadi bagaimana kita nak mengira perimeter dalam sentimeter kawasan berlorek? Okey, jadi kita tengok AC tambah CB tambah lengkuk BA. Okey, yang ini ialah AC. Jadi pelajar tambah dengan CB, pelajar tambah dengan lilitan ni. Lilitan bulatan ya. Okey. Cikgu ulang ya. AC tambah CB tambah lengkuk BA dan juga tambah lilitan bulatan yang kecil ini. Jadi para pelajar akan dapat 21 tambah 21 tambah lengkuk BA, pelajar kena kira. Bagaimana nak mengira? 90/360 kali 2 kali 22/7 kali 21 dan tambah dengan 2 kali 22/7 kali 7, iaitu kali dengan 7 ni maksud dia 7 jari ya, 2 pi j. Yang ini sudut per 360 kali 2 kali 22/7 kali dengan 21. Itu jarinya ataupun radiusnya. Maka jawapan yang diberi ialah 119 cm. Okey, para pelajar akan diberi markah apabila pelajar berjaya menulis atau mengira mana-mana sukuan bulatan ataupun bulatan ini. Ya, lilitan bulatan. Jadi satu markah lagi untuk operasi tambah. Ya, semua ni berjaya ditulis dengan betul dan satu markah lagi diberi untuk jawapan yang betul. Boleh ya? Jadi cikgu teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Okey, soalan yang sama ya. Sekarang soalannya ialah bagaimana nak mencari luas sentimeter persegi kawasan berlorek. Kawasan yang berlorek juga kawasan yang hijau. Jadi kita tengok mana yang disebab dia ada yang tidak berlorek. Makanya kawasan yang berlorek ialah yang hijau tolak dengan yang tidak berlorek. Boleh? Okey. Jadi para pelajar tengok kawasan berlorek tolak dengan yang tidak berlorek. Maka kawasan berlorek ialah sukuan bulatan. Jadi 90 darjah per dengan 360 darjah kali 22/7 kali dengan 21 square ataupun 21 kuasa 2, iaitu jari bagi bulatan ini. Dan kita tolak dengan 22/7 kali dengan 7 kuasa 2, iaitu bagi jari bulatan yang kecil ini. Boleh ya? Maka para pelajar akan mendapat jawapannya 192.5 cm persegi. Okey. Dapat ya, kalau pelajar berjaya menulis seperti ini, maka pelajar akan mendapat 3 markah. Senang kan? Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang lain pula ya. Pelajar jangan rasa susah. Kita kena faham. Apabila kita mencari
mencari luas, maka kita kena guna formula luas. Jadi cari kat mana yang perlu ditengok sudut dia yang dicangkum. Kalau mencari panjang atau jarak, maka kita perlu menggunakan formula lilitan bulatan. Ya. Okey, seterusnya soalan ini penyelesaian masalah ya. Sebuah kotak berbentuk kuboid digunakan untuk mengisi bola pingpong. Setiap kotak mengandungi 4 biji bola pingpong. Diberi lilitan setiap bola pingpong itu ialah 8.8 cm. Okey, Rajah 10 menunjukkan pandangan sisi kotak tersebut. Okey, yang ini ialah satu kotak. Kita tengok di tepi lah. Ya, contohnya konon-kononnya kotak ini transparent. Ya, jadi kita dapat melihat ada 4 bulatan di sini. Ya, 4 bola pingpong, jadi kerata rentas dia lah, kita nampak dia seperti bulatan. Okey, baik. Jadi kita akan lihat perimeter dalam kawasan berlorek. Jadi sebelum kita nak cari perimeter, kita cari. Ada pelajar jumpa tak di mana jejari bagi bulatan ini? Bagaimana kita hendak mencari jejari bagi bulatan ini? Okey. Jadi apa maklumat yang kita ada ialah lilitan setiap bola pingpong itu ialah 8.8 cm. Jadi menggunakan formula lilitan ya ataupun circumference, jadi kita nak kira. Kita kena ingat formula dia lilitan ialah 2 pi j. Jadi kita letak di tempat lilitan nilai dia ialah 8.8. Jadi kita letak di tempat formulanya 2 kali 22/7 kali dengan jejari dia. Okey, jejari kita nak cari, maka kita tinggalkan dia sebagai J sahaja. Okey, boleh ya? Jadi kita tinggalkan J, maka kita pindahkan 8.8 per dengan 2 ni, ya. Kali dengan 7 ni per 22. Maka J dia ialah 1.4. Okey, dapat ya? Apabila para pelajar mendapat jawapannya jejari sama dengan 1.4, maka para pelajar boleh melabelkan jejari itu di gambar rajah. Okey, 1.4. Ya. Macam mana kita dapat panjang ini 11.2? Iaitu 1.4. Satu bulatan ni kita cari dapat diameter dia 2.8. Jadi 2.8 kali dengan 4, maka dapat 11.2. Dan kalau kita kira kat sini, maka iaitu 1.4 tambah dengan 1.4 juga dapat 2.8. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Hitung perimeter dalam sentimeter kawasan yang berlorek. Jadi para pelajar boleh mengira perimeter bagi kawasan yang berlorek. Iaitu kita kira perimeter bagi segi 4 tepat, perimeter bagi segi 4 tempat tambah dengan lilitan bagi 4 buah bulatan ini. Ya. Okey. Perimeter 11.2 tambah 11.2, jadi kita kira 11.2 kali 2, 2.8 tambah 2.8 ataupun 2.8 kali 2 tambah dengan 8.8 kali 4. Sebab apa? Satu circumference ni, satu lilitan bulatan ini ialah 8.8. Ada 4 biji bola pingpong ni, maka para pelajar kena mendarab dengan 4. Maka jadilah 63.2. Okey. Okey, menggunakan gambar rajah yang sama, okey, para pelajar perlu mencari luas. Luas iaitu pi j kuasa 2. Jadi satu bulatan ini luas dia ialah 22/7 kali 1.4 kuasa 2. Jadi satu bulatan ini lilitannya ialah 6, luasnya ialah 6.6. Ya, luas ya. Baik, cikgu teruskan lagi. Jadi bagaimana kita nak mencari luas kawasan yang berlorek? Luas kawasan yang berlorek.
area of the shaded region. Ya, macam mana kita nak cari? Kita kena cari luas segi 4 tepat. Okey, dan kita tolak dengan luas 4 bulatan ini. Okey, itu caranya. Kita cari luas segi 4 tepat iaitu 11.2 kali 2.8 tolak dengan 6.16 kali 4. Satu bulatan tadi luasnya 6.16. Jadi ada 4 biji bulatan ni, maka kita darab dengan 4. Maka jawapannya jadi 6.72. Okey, para pelajar dapat ya? Okey, kita teruskan dengan soalan. Ini ialah soalan SPM tahun 2017 ya. Jadi soalan ni agak kebatlah juga ya. Rajah 1.1 menunjukkan sebuah roda Ferris. Jarak antara titik J dan titik K. Okey, titik J dan titik K ialah 18 meter. Hitung bilangan pusingan lengkap minimum. Hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 meter. Okey. Jadi kita tengok maklumat dia. Okey, ini ialah jarak antara titik J dan titik K. Jaraknya ialah 18 meter. Maka ini ialah diameter. Itu lilitan bertemu dengan lilitan dan melalui pusat. Maka jejarinya ialah 9. 9 belah ni pun 9. Jadi 9 tambah 9 ialah 18. Okey. Seterusnya kita lihat apa yang kita nak cari. Bilangan pusingan lengkap bermakna kita kena mencari luas bulat. Minta maaf ya. Kena mencari lilitan bulatan ya, lilitan bulatan, circumference ya of the circle. Okey, kita nak cari lilitan bulatan. Okey, macam mana kita nak cari lilitan satu bulatan? Okey, iaitu 2 pi J. Ya, formulanya 2 pi J. 2 kali 22/7 kali dengan 9. 2 darab 22/7 darab dengan 9. Maka kita dapat 56.57. 56.57 ni ialah satu pusingan. Ya, satu pusingan. Jadi, bagaimana kita nak kira ya pusingan lengkap minimum untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 meter? Jadi, caranya ialah para pelajar perlu bahagi 600 bahagi dengan 56.57. Jadi, kita akan dapat 10 poin lebih. Kan? Jadi, kita nak pusingan lengkap. Jadi, kita tak boleh ambil 10 poin tu. Jadi, kena ambil 11. Ya. Jadi, 11 pusingan lengkap barulah jadi 600 meter. Okey. Markah yang pertama diberikan untuk lilitan bulatan. Ya. Yang kedua untuk pembahagian. Yang ketiga untuk jawapan 11. Ya. Kalau para pelajar menjawab 10.7 ya, maka pelajar akan kehilangan 1 markah. Baik, terusnya kita kira. Okey, untuk soalan tahun ni dia soalan yang berbeza untuk bahagian A dan bahagian B. Rajah 1.2 menunjukkan 1 pizza bersaiz besar dan 2 pizza bersaiz kecil. Anggap semua pizza adalah berbentuk bulat dengan permukaan rata. Ya. Jadi dengan menggunakan pi 22/7, hitung bahagian pizza bersaiz besar yang bersamaan dengan 2 pizza bersaiz kecil. Jadi para pelajar kena mengira luas pizza. Ya, sebab bila dia cerita tentang luas, maka pelajar juga kena mengira luas pizza. Okey, jejari dia ialah 14. Okey, jadi kita kira pi J kuasa 2 iaitu 22/7 kali 14 kuasa 2. Baik. Untuk pizza yang kecil, okey, diberi diameter dia ialah 14, maka jejarinya ialah 7. Maka luas dia ialah pi J kuasa 2
2 kali 22/7 kali 7 kuasa 2. Jadi bila dapat jawapan ni ataupun pelajar tulis terus macam ni. 22/7 kali 14 kuasa 2 per ataupun dibahagi dengan 2 kali, sebab apa 2? Kerana 2 biji pizza bersaiz kecil, ya, per dengan 22/7 kali 7 kuasa 2. Maka pelajar akan dapat jawapannya ialah 1/2. Boleh ya? 1/2. Yang markah untuk 1 markah ialah untuk yang pertama, iaitu mencari luas mana-mana pizza lah, sama ada pizza kecil atau pizza besar. Dan markah yang kedua apabila para pelajar membahagi pizza besar dengan pizza kecil, dan seterusnya para pelajar akan mendapat jawapan 1/2, maka diberi lagi 1 markah. Okey, boleh ya cikgu teruskan lagi? Jangan tension, mudah je soalan ni. Okey, kita teruskan lagi dengan matriks pula, ya. Matriks ini tajuk tingkatan 5, ya. Dalam tajuk ni pada hari ini kita kena tahu juga, iaitu bila matriks tiada songsangan, maka AD, ya, penentu dia kita tolak, AD tolak BC sama dengan kosong ataupun sama dengan sifar. Jadi kita pada hari ini kita akan belajar bentuk matrik, bagaimana kita nak membentuk suatu matrik. Seterusnya kita bentuk formula bagi matrik songsang dan juga menentukan nilai bagi X dan nilai Y ataupun nilai-nilai yang perlu untuk mengikut soalan ni. Ya. Okey. Jadi para pelajar boleh menggunakan kalkulator seperti mana para pelajar menggunakan dalam tajuk persamaan linear serentak, ya, iaitu pelajar menekan mod dan dapat EQN, tekan 1 dan press unknown, tekan unknown-nya dan masukkan nilai-nilai bagi X dan Y. Okey, seterusnya ini tapak matriks. Jadi pelajar kena tahu macam ni. Kalau dekat sekolah saya sebut ini, saya kata sangkarnya. Sangkarnya. Maka inilah caranya. Dan 1/AD tolak BC ni ialah penentu matrik. Yang ni kita tapak dia untuk persamaan matrik. Ini untuk mencari nilai matriks. Boleh ya? Jadi cikgu teruskan lagi. Okey. Ini contoh soalan SPM. Matrik songsang bagi 5, -9, 2, -3 ialah 1/P, -3, 9, Q, 5. Jadi pada hari ini kita nak cari nilai bagi P dan nilai bagi Q. Okey? Baik. Tengok betul-betul. Okey, kita tengok. Matrik songsang. Macam mana nak cari matrik songsang dia? Dia dah bagi dah sini. Cuma kita nak pastikan. Okey. Yang pertama ialah kita ambil formula dia. 1/AD. 5 -3. Darab. Tolak. Ini ialah rumus ya. Tolak. -9 kali 2. -9 darab 2. Dalam kurungan ni. Kita tengok di sini. 3 dengan -3 dan 5. Kita tukar tempatnya. -3 di sini. 5 di sini. Maka 9 ni, yang di sini -2, 9 ni kita telah tukar tanda. Tadi -9. Sekarang menjadi 9. -2, ya. Nah, 2 jawapan tadi ni yang asal ialah 2 dan menjadi -2 apabila disongsangkan. Boleh ya? Jadi kita akan mengira 5 kali -3 tolak -9 kali 2. Okey, para pelajar akan mendapat jawapan 1/3. Jadi siapakah 1/3? Jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Kena pasti P ialah 3. Ya, P itu tempat P ialah berada di tempat yang 3. Okey, seterusnya Q. Siapa patutnya berada di tempat Q? -2. Jadi para pelajar boleh menjawab P sama dengan 3, Q sama dengan -2. Okey, dapat ya? Okey, mudah-mudahan anda dapat ya di hari nisfu Syaban hari ini ni. Okey, saya teruskan lagi.
Okey, jadi setiap tu kita diberi 1 markah. Ya, tahniah pelajar yang dapat ya. Kita teruskan lagi. Seandainya diberi begini soalannya. Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks dan seterusnya hitung nilai X dan Y. Okey, ini persamaan yang diberi. 2X tambah 3Y sama dengan negatif 14. Negatif X tambah 3Y sama dengan 13. Jadi bagaimana kita hendak menulis dalam bentuk persamaan matriks? Okey, baik. Tengok, ini kita kata tapak dia dulu ya. Letak tapak dia dulu. Okey, 2. Di mana letakkan 2? Ya. Okey, 2 di situ. Negatif 1. Kenapa? Perkali bagi negatif X ni ialah negatif 1. Okey, perkali X ni ialah negatif 1. Okey, seterusnya 3. Dan di bawah juga 3. Di yang kurus ni. Yang tempat yang kurus ni kita letakkan X. Perkali dia X ya. Sebutan X dengan Y. Dan dalam ni. Ya, pertengahan. Tak kurus, tak gemuk. Jadi kita letakkan nilai negatif 14 dan 13. Okey, dapat? Itu kita panggil persamaan matriks. Jadi para pelajar kena tulis persamaan matriks kerana dia ada markah ya. Boleh? Seterusnya para pelajar teruskan lagi. Okey, teruskan lagi. X, Y. Okey. Sama dengan 1 per. Yang ni kita nak tulis apa? Iaitu kita tulis 2 darab 3. Sini kita nak tulis apa? Apa yang nak ditulis? 3 darab negatif 1. Boleh? Okey, sekarang kita tulis teruskan lagi. Di sini tadi cikgu kata apa? Tukar tempat. 2 pi duduk situ. 3 pi sana. Okey, boleh? Pi sana, pi sini orang boleh katanya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok 3 dengan 1. 3 dengan negatif 1. Tukar tanda. Okey, negatif 3. 3 jadi negatif 3. Negatif 1 akan jadi 1. Dan jawapannya ialah negatif 14, 13. Okey. Boleh. Seterusnya dengan menggunakan kalkulator yang kita ada, okey, pelajar boleh mengisi jawapan dia di sini. X, nilai X dan nilai Y, iaitu X ialah negatif 9, Y ialah 4/3. Okey, para pelajar tidak boleh tinggal jawapan begini sahaja. Kena diteruskan. Iaitu tulis lagi X ialah negatif 9 dan Y ialah 4/3. Okey, dapat para pelajar? Kita tengok di mana markah diberikan untuk soalan ni. Okey, 1 markah untuk persamaan matriks, 1 markah untuk matrik songsang ya. Okey. Dan seterusnya 1 markah untuk jawapan X dan 1 markah untuk jawapan Y. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Baik. Apa maksud ayat ini? Ya, apa maksud ayat ini? Diberi M 4631101 dengan kaedah matriks adalah 2 kali 2. Cari nilai bagi M. Okey, macam mana kita nak cari nilai? Maksud dia di sini ialah M ni. Ya, diberi bahawa M darab yang ni. M darab yang ni. Okey, maksud dia kita nak mencari matriks songsang dia. Okey, jadi 1 per macam biasa 4 kali 1 ya, 4 kali 1 tolak 3 kali 6, 1 negatif 3 1 dengan 4 tukar tempat, negatif 3 dengan negatif 6 tukar tanda, ni yang asal tadi kan. Okey, seterusnya para pelajar akan dapat jawapan. Inilah yang kita katakan nilai bagi M. Ya. Boleh? Okey, seterusnya tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks dan hitung nilai X dan Y. Jadi, kita nak tulis dalam bentuk persamaan matriks. Okey.
Ingat lagi tak? Okey, sekarang cikgu tunggu sekejap untuk pelajar jawab. Okey. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. 4. Ya, 4. 6. 4, 6. Sini tulis 3 dan 1 perkali Y. Di sini yang kurus ni nak tulis apa? X dan Y. Yang sederhana ni apa yang nak ditulis? 11 dan 6. Okey, para pelajar dapat dah? Cam dah macam mana nak tulis? Okey, kita teruskan lagi dengan X, Y. Okey, 1 per 4 darab 1. 4 darab 1. Yang ini tolak dengan 3 darab 6. Kalau bagus lagi buat ni. Anak panah silang sini. Silang pangkah situ. Boleh ya? Okey, kita tengok 4, 1. Tukar tempat. Boleh? 3, 6. Tukar tanda. Negatif 3, negatif 6. Tukar tanda. Maka jawapannya 11, 6. Okey, di situ. Okey, seterusnya menggunakan kalkulator. Sila tekan kalkulator anda. Okey, dapat jawapan X, Y. Maka jawapannya ialah 1/2 ataupun setengah 3. Maka para pelajar boleh menulis sini 1/2 dan Y ialah 3. Boleh? Jadi di mana anda diberi markah? 1 untuk persamaan matriks, 2 untuk songsangan, ya, dan nilai ini. Yang ketiga ialah X sama dengan 1 markah dan Y dapat 1 markah lagi. Okey, baik. Kalau diberi soalan begini dalam bentuk jadual, ya, kalau diberi dalam bentuk jadual, bagaimanakah para pelajar ingin menjawab soalan ini? Okey. Murni membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Jumlah buku yang dibeli ialah 5. Jumlah buku yang dibeli ialah 5. Jumlah harga. Jumlah harga. Pelajar kena kenal clue dia, ya. Dia ni ialah jumlah buku ialah 5. Jumlah harga untuk buku yang dibeli ialah RM17. Boleh? Okey, kita tengok. Kita tengok bagaimana untuk menulis persamaan linear dulu. Persamaan linear serentak dulu, ya. X tambah Y 5 iaitu jumlah buku. Buku dia ialah X. Bilangan buku dia X. Matematik tak tahu berapa. Y pun, sains pun tak tahu berapa. Jadi jawapannya ialah 5 jumlah bukunya. Manakala jumlah harga, harga mestilah didarab dengan bilangan buku. Harga mesti didarab dengan bilangan buku. Jadi kita tengok 4 kali X. Okey, 4 kali X ataupun 4X tambah dengan 3Y. Okey. RM17. 4X tambah 3Y sama dengan 17. Itu persamaan linear serentak yang perlu para pelajar tulis. Ya. Seterusnya, kalau para pelajar rasa cikgu mengajar hari ini laju, pelajar boleh tengok banyak kali, 1000 kali pun tak apa. Ya, nanti dalam YouTube. Okey. Okey, cikgu tulis kembali yang tadi. X tambah Y sama dengan 5, 4X tambah 3Y ialah 17. Jadi kita masukkan dalam tu. Perkali bagi X ialah 1. Yang X lagi 1 perkali dia 4. Yang ni Y juga 1. Dan Y ialah 3. Yang kurus, yang gemuk, macam ni, ya. Jadi kita letak sini X dan letak sini Y. Boleh, ya? Seterusnya yang sederhana 5 dan 17. Ini kita panggil persamaan matriks. Terusnya X, Y. Okey, jangan silap tulis, ya. Kerana bila anda silap, anda akan kehilangan banyak markah. 1 darab 3. 1 darab 3. Tolak dengan 1 darab 4. Ya, yang ini ialah rumus dia. Jadi sini
tukar tempat. 1 di tempat 3 dan 3 di tempat 1. Jangan gaduh-gaduh ya. Tulis elok-elok. Okey, dan yang kedua ini 1 dengan 4 yang di atas kita tulis tukar tanda. Negatif 1, 1 menjadi negatif 1 dan 4 menjadi negatif 4. Okey, 5, 17. Okey, seterusnya dengan menggunakan kalkulator pelajar boleh mencari jawapan. Ya, jadi yang ini 1 markah. Kita diberi juga 1 markah di sini kerana pelajar perlu menulis sendiri persamaan linear serentak. Mana-mana 1 pelajar tulis betul, kita berikan 1 markah. Dan 1 markah untuk persamaan matriks. Ya, 1 markah untuk songsangan ni, ya, dan X jawapan dia 2 dan Y jawapannya 3, lagi 1 markah. Soalan ini memperuntukkan 5 markah kesemuanya. Boleh ya? Baik. Panjangnya soalan. Tak apa. Ya, soalan ini agak panjang tetapi jangan malas untuk membaca soalan. Sebuah pasaraya menjual susu berperisa coklat dan stroberi. Suatu paket kecil mana-mana perisa dijual dengan harga X, ya, ringgit. Manakala paket besar dijual dengan harga Y ringgit. Semasa tempoh promosi, bilangan paket susu yang terjual ditunjukkan pada jadual di bawah. Ini yang telah diperjual. Ya. Jumlah pendapatan daripada jualan susu berperisa coklat dan stroberi masing-masing ialah 1,420 dan 2,108. Okey, cari harga paket kecil dan paket besar. Kita nak cari harga untuk paket kecil dan paket besar. Jadi kita kena kira paket kecil dan paket besar ni. Ya, paket besar, paket kecil. Okay, kita tengok. Jadi kita kena letakkan yang kecil kita letakkan sebagai X dan yang besar kita letakkan sebagai Y. Okey. Okey, maka kita pun membentukkan persamaan susu berperisa coklat jumlah pendapatan. Ya, jumlah pendapatan masing-masing ya. Jadi kita pun kira lah. Ni masing-masing. Maksud dia coklat 1,420, strawberry 2,108 ringgit. Okay, kita buat satu persamaan. 200X tambah 350Y ialah 1,420. Cikgu tulis sini senang bagi pelajar nampak. 200X, 350Y. 1,420. Okey, seterusnya 520X tambah 415Y. Maka jadi 2,180. Okey. 2,108 ya. Okey. Okey, macam biasa ya. Cikgu laju sikit bila pelajar dah mahir dah. Okey, untuk yang kelima, sebab dia berbeza sikit soalan ni ya. Ya, jadi dalam bulan lepas Zainal meletakkan kereta sebanyak 5 kali di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali di lapangan terbang Alustar. Ya. Jumlah parkir sebanyak 250. Beliau juga mendapati beza antara 5 kali parkir di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali parkir di lapangan terbang Alustar ialah RM30. Dengan menggunakan kaedah matriks cari kadar parkir. Okey, kita tengok bagaimana kita nak tulis. 5X 5 kali dia letak di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali di lapangan terbang Alustar. Jumlahnya ialah 250. Okey. Sekarang dia cerita pasal beza pula ya. Beza maka 5 kali parkir ya di lapangan terbang Pulau Pinang tolak dengan 8 kali parkir di lapangan terbang Alustar, maka dia dapat RM30 ya jumlahnya. Okey. Untuk soalan berbentuk penyelesaian masalah, ya para pelajar boleh menulis persamaan linear serentak. Okey.
Jadi ini jawapannya, pelajar boleh mengira sendiri jawapannya ya mengikut kaedah yang telah diberikan tadi. Cikgu laju ya sikit. Baik, ini 5x tambah 8y sama dengan 250, 5x tambah 8y sama dengan 30. Okey, kita letakkan di tempat yang betul. Maka pelajar akan mendapat markah yang betul. Okey. Boleh ya? Ya. Ini kalau pelajar mendapat soalan yang berbentuk ilustrasi sebegini ya. Rajah 7 menunjukkan 2 poster promosi yang ditawarkan oleh Pasaraya Hikmah. Okey, promosi A dan promosi B. Jadi bagaimana kita nak tulis persamaan linear serentak? Sebelum menggunakan kaedah matriks, kita wajib tahu menulis persamaan linear serentak dahulu. Ya, yang pertama ialah ni coklat, ini soda. Anda boleh guna coklat C dan soda S. Ya, samalah. Ni coklat, ni soda. Sini ada berapa biji coklat? 1, 2, 3, 4. Sini ada berapa biji soda? 2, 4, 6, 8. Maka kita boleh tulis 4C tambah dengan 8S sama dengan 36. Okey. Okey, seterusnya 2C tambah dengan 6S ialah 22. 2 coklat tambah 6S jadi 22. Boleh ya? Jadi pelajar kena pandai menulis persamaan linear serentak ya untuk tajuk matrik. Okey, jadi cikgu lajulah sebab okey, jawapannya C dapat 5, S dapat 2. Boleh ya? Okey, kesilapan. Kita kena tunjuk je kesilapan. Di mana kesilapan yang selalu pelajar buat? Iaitu, yang ni semua betul, cumanya di bahagian jawapan tidak menulis X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 4. Pelajar akan hilang 1 markah. Okey? Okey, di sini. Ada tanda apa ni? Ada tanda per. Maka kosong markah. Di sini juga tidak ada tanda sama dengan. Maka silap lagi ya. Okey, baik. Okey, lagi kesilapan. Kita tengok. Di atas cantik dah pelajar menulis jalan kira dengan betul, dapat 1 markah. Tiba-tiba di bawah para pelajar menulis sebutan yang lain. P pula dah. Ya, P. Tadi kita kira X, Y. Tiba-tiba jadi P sama dengan 2, Q sama dengan negatif 4. Maka kosong markah. Hilang 2 markah begitu sahaja. Lagi. Ya. Daripada atas pelajar menjawab dengan betul, dapat markah. Ya. Di bahagian jawapan, pelajar menulis X. Ni nisbah kan? Nisbah kepada 2. Y nisbah kepada negatif 4. Maka ini juga hilang markah. Pelajar kena tahu beza ya. Ini ni terms-terms dalam matematik ataupun tanda-tanda di dalam matematik perlu ditulis dengan betul. Okey, kalau kaedah matrik pelajar tidak boleh menggunakan kaedah lain. Jadi kosong markah terus. Dan untuk bahagian jawapan tidak ada X atau Y. Tinggal saja macam ni. Maka pelajar tidak akan mendapat jawapan markah ya, kosong markah. Begitu juga kalau pelajar salah susun. Ya, susun X, Y, tengok terbalik ya, lintang pukang. Ya, maka ini juga tidak dapat. Ini terus kosong markah ya. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu mengharapkan agar para pelajar dapat untuk tajuk matrik ya, dapat semua untuk tajuk matrik dan bulatan 1 tadi. Semoga pada masa PKP ini pelajar dapat belajar bersungguh-sungguh walaupun tanpa guru di depan anda. Seterusnya, duduk rumah, stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners dan #Perlis Mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.